Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 Mei 2022 bersama dengan saya Nusyah Muhammad Amin. Gesaan Ahmad Mazlan supaya PAS dibubarkan disambut dengan pulangan paku buah keras oleh Naib Presiden PAS Muhammad Ammar Abdullah. Ini selepas Setiausaha Agung UMNO itu membuat kenyataan sedemikian dalam satu program Bual Bicara sempena Hari UMNO semalam. Bercakap kepada pemberita, Timbalan Menteri Besar Kelantan itu menegaskan bahawa jika ada parti yang wajar dibubarkan, ia sepatutnya adalah UMNO dan bukannya PAS. Ini kerana PAS telah lama memperjuangkan dasar Islam sejak awal berbanding UMNO yang baru memasukkan agenda itu dalam perlembagaannya. Terdahulu Ahmad Mazlan mencadangkan PAS dibubarkan kerana menurutnya UMNO sudah cukup membawa wadah perjuangan Islam. Dalam satu program Bual Bicara secara langsung semalam, beliau menjelaskan UMNO telah meminda fasal 3.1 perlembagaannya pada 2019 untuk memasukkan agenda Islam. Saya ingin menyuruh pada PAS, bubarkanlah PAS. Datuk Muzaffar, itu mesej penting tu, Salahuddin. Sampaikan kepada rakan-rakan, ramai orang Kelantan di sini, termasuk sahabat-sahabat di hadapan saya ni ramai orang Kelantan. PAS ada utama di Kelantan. Baru-baru ni mereka nak berbaik semula dengan kita. Saya rasa elok ubah tengok perlembagaan UMNO. Assalamualaikum. Baik, terdahulu pemimpin PAS membuat kenyataan bertali arus berhubung kerjasama di antara kedua-dua parti itu ketika UMNO menyambut ulang tahunnya yang ke-76 semalam. Ini menyebabkan ahli majlis tertinggi UMNO Syabri Cik tertanya-tanya sekiranya ada mesej tersirat yang cuba disampaikan parti itu. Menulis di Facebook, Syabri berkata, adakah kenyataan itu mempunyai mesej tersirat yang ingin disampaikan sebelum Perhimpunan Agung Luar Biasa UMNO pada 15 Mei depan? Bekas menteri itu merujuk kepada kenyataan oleh beberapa pemimpin PAS yang menyokong supaya kerjasama dengan UMNO menerusi Pakatan Muafakat Nasional diteruskan. Antara yang mengeluarkan kenyataan ialah Ketua Penerangan PAS, Khairil Nizam Khairuddin, yang mendakwa rakyat mahu melihat UMNO dan PAS bekerjasama kerana ia akan menyatukan umat Islam. Katanya PAS akan meneruskan agenda penyatuan ummah meskipun Presiden UMNO menolak agenda penyatuan ini secara keseluruhan. Semalam Pesuruhjaya PAS Kedah Muhammad Sanusi Makno turut dilaporkan berkata partinya tidak mempunyai sebarang masalah untuk meneruskan kerjasama politik dengan UMNO melalui Muafakat Nasional. Mengulas lanjut, Syabri berkata pendirian UMNO mengenai kerjasama menerusi Muafakat Nasional tidak pernah berubah, iaitu tiada lagi kerjasama dengan bersatu seperti yang diputuskan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Kita ke perkembangan berikutnya. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim dan bekas Perdana Menteri Najib Razak akan bersemuka dalam sesi debat yang ditunggu-tunggu pada jam 9 malam ini. Debat yang bakal diadakan di Matik Kuala Lumpur itu menampilkan dua bekas Menteri Kewangan berdebat mengenai isu Sapura Energi Berhad dan hala tuju ekonomi serta politik negara. Acara ini dianggap sebagai peristiwa yang tidak pernah berlaku kerana ini kali pertama Anwar dan Najib akan terlibat dalam satu debat awam. Dianjurkan oleh akhbar harian tempatan Sinar Harian, ia juga merupakan kali pertama Najib menerima cabaran debat terbuka sejak dia menjadi Perdana Menteri pada 2009. Kali terakhir Najib dijemput untuk berdebat mengenai isu nasional adalah pada Ogos 2017 apabila Bersatu mencabarnya untuk menentang pengerusinya ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad, dalam forum yang dipanggil Nothing to Hide 2. Najib yang masih memegang jawatan Perdana Menteri ketika itu tidak menyahut cabaran tersebut. Acara itu bagaimanapun menyaksikan beberapa individu dipercayai ejen provokator melemparkan soalan konfrontasi kepada Mahathir serta mencetuskan beberapa siri pergaduhan. Idea untuk mengadakan debat antara Anwar dan Najib tercetus berikutan cabaran yang dikemukakan oleh Naib Presiden PKR Rafizi Ramli kepada Najib bulan lalu. Ini selepas kedua-duanya mula berbalas kenyataan berhubung isu Sapura dan isu lain melibatkan dana kerajaan. Najib kemudian menyatakan kesediaan berdebat dengan Rafizi tetapi mahu Anwar turut serta, gesaan yang kemudiannya diterima oleh Rafizi.
Keputusan perbicaraan kes rasuah Rosmah Mansor membabitkan projek solar hybrid untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak akan diketahui pada 7 Julai depan. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan menetapkan tarikh itu semasa sebutan kes berkenaan hari ini. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan menetapkan tarikh itu semasa sebutan kes berkenaan hari ini. Terdahulu, pendakwa utama Gopal Sriram mengemukakan 2 kes perundangan terkini sebagai nas undang-undang untuk menyokong kes pendakwaan. Bagaimanapun, Peguam Rosmah Akberdin Abdul Kadir berkata, beliau hanya menerimanya hari ini dan memohon lebih masa untuk menjawabnya. Hakim Muhammad Zaini kemudian membenarkan permohonan pihak pembelaan dan mencadangkan mereka mengemukakan penghujahan bertulis. Perbicaraan kes rasuah isteri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak itu berakhir pada 23 Februari lalu dengan 25 saksi dipanggil memberi keterangan. Pada 18 Februari tahun lepas, Rosmah 70 tahun diperintah membela diri terhadap 3 pertuduhan selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadapnya. Dia didakwa meminta 187.5 juta ringgit dan menerima rasuah berjumlah 6.5 juta ringgit daripada pengarah urusan Jepak Holding Sdn Berhad melalui pembantu peribadinya Rizal Mansor. Berita seterusnya. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin mengesahkan telah menerima senarai nama doktor yang didakwa terlibat dalam kes buli doktor muda di Hospital Kerajaan. Menurut Khairi, senarai tersebut turut melibatkan nama doktor-doktor pakar dan unit integriti KKM telah diarahkan menjalankan siasatan lanjut. At the moment, apa yang kita melihat sekarang adalah aduan dibuat. Bila aduan dibuat dan kita terus gantung ataupun kita transfer doktor, ada nama yang telah dihantar kepada saya adalah peringkat pakar. Bukan senang untuk kita transfer pakar. Ya, jadi buat masa ni semua bertugas seperti biasa. Cuma siasatan mesti berjalan lah. Ya. Tambahnya, sebarang tindakan yang akan diambil kepada pihak yang terlibat perlu melalui proses siasatan yang adil terlebih dahulu. Bukan saya meremehkan tuduhan ini, tetapi bila kita nak ambil tindakan terhadap mana-mana pihak, ia mestilah melalui siasatan yang proper, yang betul. Ia tak boleh dibuat melalui media sosial saja. Ya? Jadi walaupun saya anggap tuduhan ini semua sebagai serius, sebagai menteri saya tak boleh ambil tindakan atas tuduhan di media sosial. Exco Kesihatan Pulau Pinang Dr. Nolela Arifin semalam telah menyerahkan nama 5 doktor di Hospital Pulau Pinang yang didakwa sebagai pembuli kepada KKM. Pada 17 April lepas, seorang doktor pelatih lelaki berusia 25 tahun ditemukan maut dipercayai terjatuh dari unit kediamannya di bangunan berhampiran hospital itu. Identiti kesemua mangsa naas dalam kejadian kemalangan di kilometer 245.2 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara berhampiran terowong Menora telah dikenal pasti. Kesemua 5 mangsa terbabit merupakan pelajar di Universiti Sultan Azlan Shah USAS Kuala Kangsar. Menurut utusan Malaysia, perkara itu disahkan oleh Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar USAS Dr. Ahmad Zaki Hassan. Dalam kejadian sekitar pukul 12.52 tengah malam itu, kesemua mangsa rentung setelah kereta jenis Honda City dinaiki mereka terbakar selepas terlibat kemalangan dengan trailer membawa muatan mozaik dan besi pagar. Dalam kejadian tersebut, pemandu trailer berusia 28 dan 37 tahun itu tidak mengalami kecederaan. Sementara itu, bernama melaporkan, Ketua Polis Perak, Mior Farid Alatrash Wahid mengesahkan pihaknya telah menahan seorang pemandu trailer yang membawa muatan besi pagar bagi membantu siasatan. Siasatan awal mendapati pemandu trailer terbabit tidak sempat menekan brek ketika melalui lokasi kejadian lalu merempuh belakang kereta jenis Honda City yang dinaiki 5 mangsa terbabit. Rumpuhan menyebabkan kereta mangsa yang dipandu di lorong kanan diseret sehingga melanggar bahagian belakang sebuah lagi trailer yang membawa muatan mozaik di hadapan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baik, sekian sahaja daripada saya Nosyah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.